Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun kuliah atau tazkirah zuhur pada kali ini, insya-Allah kita menyambung tafsiran surah Al-Kahfi. Kita berpindah kepada ke ayat yang ke-103. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. 103 dengan 106. Maksudnya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah pembalasan bagi mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ulukan-ulukan belaka. Baik. Ayat 103 hingga 106 dalam surah Al-Kahfi, sambungan ya. Okey, ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang merugikan perbuatannya. Siapa dia apa yang merugikan perbuatan amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Okey. Para ulama, sama ada di kalangan mufassirin, muhaddisin dan fuqaha, membicarakan ayat ini. Ada orang menyangka perbuatan dia itu adalah baik, tetapi kebaikan itu sedikit pun tidak dinilai oleh Allah Ta'ala, merugikan dia. Siapakah golongan ini? Apabila dibicarakan pendapat-pendapat, maka terdapat 3 golongan. Yang macam mana dia buat kebaikan, dia sangka benda tu baik, rupa-rupanya tidak dinilai akan kebaikan. Yang pertama, orang membuatkan satu kebaikan, yang kebaikan dia buat itu tidak berlandaskan kepada syariat.
Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan suatu perkara dalam urusan agama kami, sedangkan perkara yang diada-adakan itu tidak ada pun dalam urusan agama kami, maka perkara itu ditolak. Dan dalam hadis yang lain, "Man amila amalan", barang siapa yang buat satu amalan, laisa fi amrina, yang bukan dalam urusan agama kami, maka perkara itu juga ditolak. Maka sayangkanlah, dianggap benda tu baik sedangkan tak ada dalam urusan agama, maka dia disebut dalam ayat ini orang yang merugikan. Ataupun perkataan yang susah nak sebut, kalau sebut jadi sensitif. Apa dia? Yang dikenali dengan perkara mengada-adakan dalam urusan agama yang dikenali dengan bid'ah. Kan bid'ah tu berasa takut nak dengar. Sikit-sikit bid'ah kata orang. Jadi dia menganggap benda tu baik, tapi sedangkan benda tak ada syariat pun. Itu sebab kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa in ra'a an-nasu hasanatan, walaupun dilihat oleh manusia itu adalah baik. Okey, asal kita bincang sikit ni, bincang. Kan isu bid'ah ni macam-macam, kaum muslimin dan muslim. Ada orang kata ni bid'ah, ada kata benda bid'ah. Apa itu bid'ah? Baik. Bid'ah ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia berasal perkataan badi'. Badi' ni ialah benda yang baru. Apabila disebutkan bid'ah, ialah mengadakan benda yang baru dalam urusan agama sedangkan tak ada contohnya, sedangkan tak ada dalilnya dari perbuatan Nabi SAW, itu adalah bid'ah. Okey, saya ulang semula. Ini pendapat ahli ulama. Apa dia? Orang mengadakan satu benda yang baru yang dianggap baik sedangkan tak ada contohnya daripada Nabi SAW, ada benda itu adalah bid'atun. Anda kalau buat, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia dijadikan sebagai habaan mansura, iaitu sebagai tidak dikira. Tapi ingat, bid'ah ni benda yang tertaluk dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Tak boleh orang ambil dalil, zaman Rasulullah dulu tak ada kipas, zaman kita ada kipas. Itu bid'ah lah. Itu bukan urusan agama, itu urusan dunia. Zaman Nabi dulu mana ada aircon, mana ada kapet, mana ada besar suara pun tak ada. Kalau gitu bid'ah lah Ustaz. Itu urusan dunia, bukan urusan agama. Boleh bang? Okey, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Satu hari ketika Nabi sedang berkhutbah, masa berkhutbah Nabi SAW memandang akan para makmumnya, iaitu sahabatnya. Sebab Nabi berkhutbah ni, Nabi pandang para sahabat, pandang makmum dia. Dia tak pandang teks saja. Ini khutbah pandang tu dia. Kalau ada perbuatan makmum dalam khutbah tu tidak sesuai, Nabi tegur selalu. Boleh bang? Nabi tegur. Kadang pernah satu ketika ada seorang lelaki, ini satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, seorang lelaki dia masuk masjid sedang Nabi sedang berkhutbah hari Jumaat. Bila dia masuk masjid, terus Nabi tegur, dia terus duduk. Nabi kata, "Qum, bangun. Fasalli rakaatain." Sembahyang 2 rakaat baru duduk. Tengok kan? Itu dia. Lalu disebut, "Iza dakhala ahadakumul masjidah."
Dan apabila salah seorang kamu masuk masjid, nak tunaikan rakaatain, 2 rakaat. Tengok Nabi tegur kan. Nabi pandang gelagak makmum dia. Oh, kalau ada tok khatib tegur tok makmum, tolong gerak sikit makmum yang tidur itu, akan cantik je. Tapi tok khatib banyak tak tegur. Itu dia. Kadang-kadang tok makmum kaum muslimin, awak ramai tok khatib tengah khutbah, dia makan pisang sedekah hari Jumaat pun tok khatib buat dia je. Ini tok khatib tak main peranan, dia panggil. Marah pula tok khatib. Itu dia. Jadi kaum muslimin, bila Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi ternampak atau terlihat seorang lelaki yang berdiri di tengah panas. Ini hadis riwayat Imam Bukhari juga. Duduk di tengah panas. Lalu Nabi terhenti khutbahnya. Lalu bertanya kepada para sahabat, siapa lelaki yang berdiri di tengah panas itu? Tak mau duduk di tempat yang teduh, ruang yang kosong. Ruang kosong tak ada hadis, itu aku tambah je. Kerana nak sedap perjalanan cerita. Tapi kita mengakulah tu. Kenapa tak mau duduk di tempat yang teduh? Lalu akhirnya para sahabat menjawab, nama lelaki itu ya Rasulullah Abu Israel. Tapi Israel tak ada lagi ketika tu. Nama dia Abu Israel. Nabi kata, kenapa dia berdiri di tengah panas? Itu dia. Dia bernazar ya Rasulullah. Dia bernazar. Tengok. Apa nazarnya? Tak jadi khutbah jemaah dia dah bersoal jawab dia kamu semua. Itu tak apa. Apabila tok khatib bertanya, makmum boleh jawab. Itu tak termasuk lara. Yang laranya tok khatib berkhutbah, tok makmum pun berkhutbah juga. Itu lara lah. Itu dia. Ataupun boleh apabila makmum ni tidak faham apa dicakap oleh tok khatib, maka makmum boleh bertumpang bertanya, wah khatib, aku tak faham isi khutbah tadi berkenaan dengan macam ni. Kalau ada makmum macam tu mengeletar tok khatib kan. Pernah satu ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu apabila beliau dilantik jadi khalifah, maka Saidina Umar buat ucapan ulum sebagai khalifah di dalam khutbah jemaat. Ayuhan nas, kata Umar, manusia semua, kamu taatilah aku sebagaimana aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Dikala aku tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, perbetul ke aku, jangan taat akan aku. Boleh ambil kisah ni Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Ali An-Nadwi. Boleh ambil, ada terjemahan dah. Lalu bangun seorang badui dalam khutbah jemaah. Orang badui, orang tak ada tamadun. Dia cabut pedang dia dalam khutbah. Dia bawa pedang dalam khutbah. Ya Umar, kalau engkau tidak taat pada Allah dan Rasul, aku perbetulkan kamu dengan mata pedangku. Sampai begitu. Umar kata alhamdulillah. Umar tak kata lara jemaah kamu. Tak apa, dia boleh bertanya. Baik. Tapi tak pernah kita jumpa pun tok khatib apa makmum bertanya. Baik. Lalu akhirnya kaum muslim, apa nazarnya? Kembali pada hadis tadi. Nazarnya ya Rasulullah, iaitu dia nak berdiri di tengah panas. Dia tak nak duduk di tempat yang teduh. Waktu tengah hari dia kena duduk tempat yang panas. Dan dia pula ya Rasulullah dia tak nak cakap dengan orang. Lepas tu ya Rasulullah, nazar lagi ya Rasulullah, dia nak berpuasa. Lalu Nabi mengatakan suruh dia berpuasa. Nabi tak suruh dia berdiri di tengah panas. Bahkan Nabi kata suruh dia duduk. Dia suruh dia bercakap. Nabi tak suruh dia menunaikan nazarnya yang tak nak cakap dengan orang dan tengah panas. Sebab apa? Sebab begini kamu semua. Nazar adalah benda syariat. Nazar adalah benda syariat. Dia disunatkan. Tapi benda yang nak dinazarkan ialah benda yang disyariatkan, yang hukum disunat. Hukum wajib tak boleh nazar. Contohnya saya bernazar bila balik pada umrah ni saya nak menutup aurat. Tak boleh panggil nazar tu. Tak pergi ke umrah berwajib dah.
Saya bernazar kalau sihat badan saya nak sembahyang 5 waktu. Tak pakai nazar macam tu. Tak nazar jadi wajib dah. Benda yang dia benda sunat nak jadikan wajib. Jadi benda harus dia tak boleh nazar. Benda harus tak boleh nazar. Tak boleh pegang nazar. Contohnya kalau tamat pengajian ni saya bernazar nak cukur kepala. Nak cukur rambut dia. Itu bukan sunat, itu harus. Tapi kalau dia bernazar, apa ada peluang aku nak pergi umrah, masa tahlul aku nak cukur kepala. Itu baru betul. Sebab cukur kepala dalam Islam ni 2 yang sunat. Pertama bayi yang baru lahir yang hari ke-7, yang kedua masa tahlul. Itu yang sunatnya. Yang lain hukum dia harus. Ini setiap hari Jumaat dia cukur kepala dia. Tak ada benda kamu sunat. Yang sunatnya yang balik bawah. Itu memang Nabi SAW jangan biarkan selama 40 hari. Itu baru sunat. 40 hari dia cukur. Itu betul. Ini bukan 40 hari, 4 tahun tak buang-buang lagi. Macam harta pusaka. Tak ada orang pusaka harta macam tu. Boleh faham itu? Okey. Jadi sekarang kita tengok. Nazar benda syariat. Dan perkara yang nak dinazarkan itu benda syariat juga yang hukum dia sunat. Tetapi adakah yang berdiri tengah panas itu adakah benda syariat? Sampai dia nak bernazar? Itu yang mengatakan mereka-reka dalam agama. Mengada-adakan, sedangkan tak ada pun kaum muslimin dan muslimat kalian benda itu dalam urusan agama Nabi tak ada. Tak ada pun kata berdiri tengah panas tu, tak ada. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Ataupun tak nak cakap dengan orang, bukan benda syariat. Kalau tapi dia ada-agakan, itu dikatakan benda itu ada bid'ah. Sekarang kita ambil yang lain pula. Dia bernazar kalau menanglah Pahang lawan Kelantan. Dia bernazar nak berjalan di antara Kuantan ke Shah Alam. Adakah itu syariat? Tidak syariat. Tidak syariat kaum muslim muslimat. Adakah berjalan di antara Kuantan ke Shah Alam itu merupakan bersyariat dalam agama? Tidak. Kenapa dia menunaikan nazar? Kenapa Mufti Pahang tak mau bercakap? Tapi kalau JST bercakap semua dia. Muslim semua. Ayat ni kenapa tak bercakap? Kan? Itu dia. Hukum ni dia pilih mana dia suka ya. Itu dia masalah. Kata-kata batalkan nazar kamu. Itu. Apa lagi kaum muslimin dan muslimat ingat ya, perkara yang amalan yang orang nampak baik tetapi bukan dalam urusan agama, reka dan agama, benda tu dia tolak. Inilah yang dikatakan ruginya amalan dia. Itu yang pertama. Baik, kerana masa tak ada kita ringkaskan. Yang kedua, amalan dia buat tu cantik dah, ikut syariat. Tapi kaum muslimin tidak mengikut syarat yang tertentu. Ini pun letih juga kaum muslimin. Nak pesan lah, nak pesan sungguh kaum muslimin. Orang muda sekarang ni, dia semayang cantik. Bila dia pakai t-shirt tu pendek, bila dia semayang tu masa sujud, nampak tak dia punya apa? Punggung lah. Mudah-mudahan nak faham kaum muslimin dan muslimat. Payah nak simbolik sikit bahasa dia. Nanti dia nampak tak punggung dia? Kan nampak kan kaum muslimin dan muslimat. Spender pun nampak kadang-kadangnya. Semayang tapi ni tak ada pahala lah. Dosa ada, pahala tak ada. Itu dikatakan yang merugikan. Baik. Yang ketiga, orang yang merugikan amalan juga kaum muslimin. Yang nak bicarakan ayat ini, dia buat amalan banyak. Tiba-tiba kaum muslimin rosak imannya. Rosak imannya. Okey, masuk dia lah. Haji dia buat, umrah dia buat, puasa dia buat, banyak amalan dia buat. Tetapi tiba-tiba rosaklah iman dia. Apa rosak imannya? Tengok dalam ayat. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka itulah yang orang-orang kafir yang mengingkari akan ayat-ayatku
ayat Allah Tuhan mereka dan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Orang yang batal iman, rosak akidah, itu sebab iman kena jaga, habis amalan dia kaum muslimin. Bahabitat a'maluhum, maka batal amalan dia. Kena jaga iman, kena jaga. Itu orang tolak ayat Allah Ta'ala. Baik. Tolak ayat Allah Ta'ala ni kaum muslimin bukan tolak semua Quran. Tolak sikit pun tak boleh. Ada satu kisah, ana cerita sikit tengah hari ni. Masa saya belajar dulu dekat Pakistan, saya belajar dekat Pakistan, Universiti Madinah Cawangan, Pakistan, dihantar ke situ. Jadi apabila pihak universiti nak mengadakan muadalah ni iaitu hubungan dengan Universiti Seropoli di Libya, kerana Libya negara kaya ketika itu, dan buat hubungan iaitu muamalah di antara Abu Bakar Islamic University dengan Universiti Seropoli di Libya. Pihak universiti setuju. Apabila setuju, mereka buat syarat. Libya buat syarat, naklah universiti tempat saya belajar tu mengambil satu kajian untuk dikaji dan dibaca dalam silibus mata pelajaran, iaitu nama dia buku hijau. Kalau tak ambil buku tu untuk dibuat kajian dan silibus mata pelajaran, dia tak jadi muadalah hubungan itu. Jadi bila buat syarat macam tu, profesor ni kata syarat ni dah pelik ni. Kalau nak ada muadalah sudah cukuplah kita dari sudut mata pelajarannya sama. Ini sampai suruh ambil buku ni sebab apa? Bila profesor tengok kaji buku itu, rupa-rupanya ada satu buku itu dikarang oleh Muhammad Gaddafi, buku hijau itu. Dalam buku itu tercetusnya pemikiran sosialis Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Gaddafi. Apa buku dia? Di antaranya, tengok pemikiran Muhammad Gaddafi. Dia kata, apabila aku mengkaji dan membaca Al-Quran, aku melihat dalam Quran ini terlalu banyak kalimah-kalimah perkataan yang bermula dengan kalimat kul. Kan kita baca pun kul kan. Kul hal nunabbiukum. Kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, kul kafirun, banyak kul dalam Quran. Dan bila dilihat semua ulama Islam di kalangan mufassirin katakan kul maksud katakanlah wahai Muhammad. Sahih kan? Semua kata kul katakanlah wahai Muhammad. Ini pemikiran Muhammad Gaddafi. Jadi sekarang ini kalau Nabi Muhammad masih hidup, sesuai kita baca kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Ini kalau Nabi Muhammad sudah hidup. Sekarang ni Nabi Muhammad sudah wafat, dia kata. Bila sudah wafat, logikkah di akal suruh orang yang mati berkata, oh sudah ni fikiran dia kamu macam. Kalau orang sesak terus timus lalu. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, kita boleh kata kul, ya kata kalau Muhammad Tuhan Esa. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Logik kan orang dah mati nak suruh berkata? Bagi itu tidak logik bagi dia. Bagi pendapatku, katanya, kita buang saja kalimah kul dalam Quran. Kita baca huwallahu ahad, a'udzu birabbil falaq. Itu dia punya pemikiran dia. Adik beradik Kasih Ahmad dah. Cuma dia pak Malaysia, ni pak Libya. Bila kenyataan dia begitu, dia tolaklah. Dan ulama-ulama di benua Arab buat memorandum dan juga protes
suruh Muammar Gaddafi ni, Muammar Gaddafi rujuk semula kepada Islam, dan dia kena mengucap. Kerana menolak dua huruf ini, kaf lam, boleh menyebabkan keluar daripada Islam. Bukannya banyak huruf, dua huruf je, kaf lam. Itu Muammar Gaddafi, dua huruf. Tempat sini berapa huruf? Tempat sini berapa huruf? Tak tahu. Okey, tolong kira sikit, saya baca ayat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u awdiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, kalau mencuri potonglah tangannya. Berapa huruf? Tak apa, tak nak jawab, tak ada masalah. Kira-kira. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina lelaki, bila sabit dia berzina itu, fajlidu kulla wahidin mi'atal jaddah. Maka sebablah salah keduanya janganlah 100 kali sebatan. Berapa huruf? Tengokkan, kufur pada ayat Allah. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, minta maaf ya, sentuh sedikit. Orang-orang yang bukan Islam, tak kisahlah sama ada parti dia tu parti MCA ke, DAP ke, boleh sebut ya? Boleh ya? Boleh. Kita sebut parti je. Bukan apa nama MIC ke? Berani tak sekarang kata? Berani dah kata kau semua. Dia mana Tok Mufti? Dia mana dia pemimpin orang Islam? Dia berani kaum muslimin. Sedangkan dalam satu hadis, bukan nak kontroversi, sebut hadis ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa yuqimus salah wa yu'tiyaz zakah, sampai akhir hadis. Aku diperintah memerangi manusia, kata Nabi, hingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manusia yang macam mana kena diperangi? Manusia yang musyrik, yang menunjukkan sifat penentangan cara terus terang terhadap Islam, ini kena perangi manusia macam tu. Tapi kalau manusia tu dia musyrik, dia duduk diam je, tak ada mengeluarkan perkataan penentangan terhadap Islam terus terang, manusia macam ni jangan diperangi. Nabi tak pernah. Tapi kalau sampai sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia pandai dah kata dah sekarang ni. Nanti dia pandai kata. Minta maaf, bukan nak dipolitikkan, tapi nak sebut nama supaya kenal. Subramaniam. Apabila satu cadangan buat kes potong tangan bagi pencuri, dia kata doktor tidak boleh memotong tangan orang kerana artikel itu, hukum itu sudah zalim. Tengok, berani dia kata zalim. Adakah untuk potong tangan ini pada doktor? Tidak. Kaum muslimin tengok tak di Saudi potong tangan macam mana? Tak tengok kan? Saya tengok kaum muslimin di Saudi. Apabila perjalanan dia antara Masjid Madinah dekat Kuba, dia ada satu kebun kurma pada tempat yang luas. Takdir Allah masa pergi tidur, perjalanan orang potong tangan orang mencuri. Tahu? Okey. Dia ikatkan, dia lomorkan minyak sikit ya supaya lembut. Okey. Lepas tu dia ambil kaum muslimin dan muslimat kalian, dia punya pedang itu kali potong dia. Lepas tu celup air panas supaya berlipat. Di dalam Islam, kalau tengok dalam YouTube, apa dia? Dia perodohkan Islam potong. Itu perodoh. Dia tak tengok. Okey. Sekarang cuba mari kita tengok. Mari. Okey. Kalaulah Subramaniam mengatakan bahawa itu adalah zalim, kita kena tanya dia, agama Hindu apa pula hukum pencuri? Tanya balik. Tahu tak agama Hindu kalau pencuri